Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ini masih lagi di dalam bab 4, nisbah, kadar dan kadaran. Dan subtopik 4.4 iaitu nisbah, kadar dan kadaran. Okey, jadi kita akan lihat standard pembelajaran pada muka surat 90. Okey, menentukan nilai yang berkaitan dengan suatu kadar. Jadi macam mana kita nak tentukan nilai yang berkaitan dengan suatu kadar? Okey, so kita teruskan. Bagaimanakah anda menentukan nilai yang berkaitan dengan suatu kadar? Okey, so dekat sini dia dah bagi satu kadar dan kita nak tentukan satu nilai. So macam mana nak buat tu? Kita akan lihat kepada contoh 14. Okey, kita ada contoh 14. Encik Tan melakukan ujian larian pada mesin treadmill. Okey, mesin treadmill. Okey, tahu mesin treadmill? Okey, yang mesin berlari tu. Okey, dia berlari pada kadar yang sama dan keputusan ujian menunjukkan jantungnya berdenyut 420 kali dalam masa 4 minit. Cari bilangan denyutan jantung jika dia melakukan ujian tersebut selama 12 minit. Okay, sekarang ni dia dah bagi kadar 420 kali dalam masa 4 minit. Cumanya sekarang ni daripada kadar itu, kita nak cari pula bilangan denyutan jika dia melakukan ujian tersebut selama 12 minit. Jadi macam mana? Kita lihat. Yang pertama, kita ada kaedah kadaran. Okey, kaedah kadaran. Kita dah belajar pun sebelum ni. Okey, jadi kita ada 420 kali per 4 minit sama dengan X kali per 12 minit. So, kita nampak dekat sini 4 minit dengan 12 minit ada nilainya. Kali yang tak tahu nilainya. So, 4 dah jadi 12. Kita tahu 4 darab 3 jadi 12. Bermaksud dekat sini 420 kali ni pun boleh didarabkan dengan 3. Cari berapa kali denyutan jantung per 12 minit. Okay, jadi X sama 420 darab 3, maka dapatlah 1260 kali denyutan. Okey, itu kaedah kadaran. Dan kita ada juga kaedah pendarapan silang. Okey, ini pun kaedah yang popular. So, kita ada 420 per 4 sama dengan X per 12. So, kita buat pendarapan silang. 12 akan darab 420 akan darabkan dengan 12 dan X akan darabkan dengan 4. Okay. So disebabkan 4 ni kita tak nak dengan X, kita nak tinggalkan X saja. So 4 ini dia akan jadi bahagi dekat sebelah kiri. So awak akan ada 420 darab 12 bahagi 4 sama dengan X. Gunakan kalkulator, selesaikan atas dahulu, kemudian bahagikan dengan 4, maka awak akan tetap dapat X sama dengan 1260 kali. So, dekat sini kita dapat jawapannya. Bilangan denyutan jantung Encik Tan ialah 1260 kali dalam masa 12 minit. Itu dua kaedah yang digunakan. Okay, tapi ada pula ni. Cuba ini. Gunakan kaedah unitary untuk menyelesaikan contoh 14. So, kita lihat macam mana nak gunakan kaedah unitary. Okey, so kita tahu dekat sini 4 minit sama dengan 420 kali. Jadi, untuk menggunakan kaedah unitary, kita akan lihat pula 1 minit boleh dapat berapa kali denyutan jantung. So, 420 bahagilah dengan 4. Kita dapatkan berapa, 1 minit dapat berapa kali denyutan jantung. So, selepas dibahagikan, kita dapati 1 minit sama dengan 105 kali denyutan jantung. So, untuk 12 minit, 12 darabkanlah dengan 105, maka dapat juga 1260 kali. Senang je kan? Dia sama je macam nisbah. Dia macam kadar. Okay? Okay, so. Okay, kat sini ada sedikit tambahan. Tahukah anda dalam situasi sebenar, kadar denyutan jantung per minit adalah tidak tetap. Ini adalah kerana kadar denyutan jantung berubah mengikut keadaan seseorang pada masa yang berlainan. Ini sedikit fakta sains. Okay, mungkin kalau kita aktif bersukan, sewaktu kita aktif bersukan, kadar denyutan jantung kita per minit tu adalah lebih cepat. Okay. Kalau katakan mungkin kita dalam keadaan berehat, iaitu duduk, bertenang,
kadar denyutan jantung kita sedikit perlahan. Begitulah. Itulah sedikit fakta mengenai kadar denyutan jantung per minit. Okey. So, latihan untuk awak. Awak boleh cuba latih diri 4.4C pada muka surat 90. Ada 4 soalan. Okey, soalan yang pertama. Seseorang yang melakukan senaman berjalan dapat membakar 2.9 kalori tenaga per minit. Berapakah kalori tenaga yang akan dibakar jika dia berjalan 20 minit? Okey, 2.9 kalori tenaga per minit bermaksud 2.9 kalori tenaga per 1 minit. So, kalau 20 minit, berapa kalori tenaga dia? Okey. So, soalan 2. 6 kotak jus limau dijual pada harga RM12.25. Tentukan harga bagi 24 kotak jus limau yang sama. 6 kotak, RM12.25. 24 kotak, berapa pula? Okay. Boleh kira guna je cara mana-mana pun. Okey, soalan 3. Anis menggunakan 8 cawan tepung untuk membuat 60 keping biskut susu mentega pada hari Isnin. Pada hari Selasa, Anis ingin membuat 15 keping biskut. Jika kadar penggunaan tepung tidak berubah, berapa cawan tepung yang perlu digunakannya? So, untuk 60 keping, 8 cawan. Untuk 15 keping biskut, berapa cawan pula? Okey. Gunakan ada 3 kaedah tadi yang cikgu ajar tadi. Okey, soalan nombor 4. Andaikan kadar pertukaran mata wang asing ialah US dollar 1 bersamaan dengan RM3.90. Pada kadar ini, Ahmad memberi RM200 kepada pengurup mata wang asing. Pengurup kemudiannya mengembalikan RM5 bersama mata wang USD. Berapakah USD yang diterima oleh Ahmad? So, tadi Ahmad nak tukarkan RM200 kepada US dollar 1 tapi dia dapat baki RM5. So, bermaksud Ahmad sebenarnya tukar RM195. So, $1 sama dengan RM3.90. So, kalau RM195 sama dengan berapa US dollar? Okay, selamat mencuba. Sekian saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.